Jadi mudah kan? Tapi dia lupa bahawa Tuhan kata Nabi Muhammad itu illiterate dari segi pendidikan seperti kita ini, pendidikan biasa. Itu memang dia illiterate, dia tak pernah belajar universiti, dia tak pernah masuk sekolah, dia tidak ada guru yang melatih dia, tak ada. Tapi allamahu syadidul quwa, kata Tuhan, yang mengajar, yang mendidik dia, atau yang bagi yang bagi lecture kepada dia, atau yang menerangkan kepada dia ialah Jibril syadidul quwa, yang kekuatan ingatan kuat. Kemudian Nabi kata selain daripada itu, adabani rabbi, aku telah dididik oleh Tuhanku. Jadi sekolah yang dimasuki oleh Nabi Muhammad itu bukan sekolah kita, itu sekolah Tuhan, kerana gurunya mendidik dia Tuhan, yang jadi lecturernya Jibril menerangkan. Maka bila dia lulus di situlah dia dibagi ijazah Rasulullah. Tuhan hantar dia ke alam untuk mencari jadi rasul. Kerjanya apa? Liyu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Itu kerja dia, untuk mengajar manusia akan kandungan kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya, dan membersihkan akidah mereka, serta mengajarkan ilmu-ilmu lainnya. Jadi tugas dia di situ dah jelas, dia dilantik, dia mengajar kitab. Maka kerana itu Al-Quran tidak boleh ditafsirkan oleh siapapun, melainkan mesti memakai apa yang dah diterangkan oleh Rasulullah. Pasal itu dibagi amaran, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya, maka siap tempatnya di neraka. Man fassara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu fin nar. Itu dijelaskan begitu. Ini golongan Kasih Mamat Brepak. Dari kumpulan itu lahir pula bagian wanitanya, itu yang dipanggil Sisters in Islam, yang merupakan sekarang ancaman yang paling hebat, mencabar yang paling cabar, yang paling lantang. Ini kumpulan Sisters in Islam. Yang terakhir kita lihat heboh berkenaan dengan undang-undang keluarga. Undang-undang keluarga ni sebenarnya sudah diluluskan 3 tahun dulu. 3 tahun dulu. Tahun 2003 sudah diluluskan oleh semua negeri di Malaysia kecuali wilayah persekutuan. Sebab wilayah persekutuan nak table undang-undang tu ke dalam parlimen, dia tak ada undang-undang, tak ada Dewan Undangan Negeri. Nak table ke dalam parlimen ni bukan satu perkara yang mudah, kerana terlalu banyak enactment yang ditabelkan. Maka terakhir baru yang boleh dapat dibawa pada awal tahun ini, baru dapat dibawa. Itu pun sudah diluluskan, dibincang diluluskan, dah bawa ke dalam Dewan Negara. Dewan Negara sudah meluluskan, tinggal nak gazet saya lagi. Datang Sisters Islam, dia kata itu tidak adil. Undang-undang itu menyebelahi laki-laki, menzalimi kaum wanita. Contohnya apa? Contohnya orang laki-laki boleh kahwin 4, orang perempuan tak boleh. Orang laki-laki boleh mentalak isterinya, orang perempuan tak boleh. Orang laki-laki dapat pusaka 2 bahagian lebih, dan seorang perempuan dapat 1 bahagian. Jadi ini undang-undang cukup tidak adil, cukup tidak adil. Undang-undang yang sudah jumud, undang-undang yang tidak relevan pada waktu ini. Itu dia cakap. Jadi bangkitkan perkara ini dan diulas sama oleh orang-orang bukan Islam. Dia ajak lawyer-lawyer yang bukan Islam untuk sama. Bila orang tu nak sokong kita, maka itu dia bangkitlah, riuh kendah tuduhan. Maka Perdana Menteri dengan desakan anaknya sendiri supaya dibatalkan keputusan parlimen, kaji semula.
dibuat kajian semula, ditetapkan, katakan inilah dia ajaran Islam, tapi tak boleh diterima. Akhirnya saya pun dipanggil mesyuarat sampai pukul 12 sampai pukul 1, pukul 2 pagi di parlimen. Saya pun ahli parlimen lah, jadi mesyuarat di parlimen. 2 pagi bincangkan. Jadi saya cuma kata satu saja, apa kita nak merubah hukum Tuhan, merubah Quran? Kalau itu nak dibuat, murtadlah semua, murtadlah semua. Karena faraid itu furudnya, fardu-fardunya ditetapkan oleh Al-Quran. Seorang isteri dapat berapa, seorang suami kalau mati isteri dapat berapa, anak dapat berapa, macam itu sudah ditetapkan Al-Quran. Jadi kalau kita ubah itu, mana kita ukurkan? Dia kata itu dah tidak relevan.